Contoh 1. Rajah 1.7 menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kilogram yang sedang jatuh dengan pecutan 9 meter per saat kuasa 2. Okey. A. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. So, kita ada buah kelapa ni. Jisim dia ialah 2 kilogram. Dia sedang jatuh dengan pecutan 9 meter per saat. Maksudnya untuk soalan A dia suruh lakar je. Lakar, jadi kita lakar je lah. Macam mana kita nak lakar? Lakar je. Buah kelapa, contohnya ni buah kelapa kita. Lakar je kan. Ikutlah lagu mana pun. So, kita buatlah. Kita ada, dia suruh lakarkan gambar rajah jasad bebas. So, daya apa yang bertindak bila buah kelapa ni jatuh? Yang pertama ialah berat buah kelapa tu sendiri, iaitu W. Betul tak? Dan yang kedua, kita tahu kita ada tindak balas normal R, tapi dalam kes ni sebab buah kelapa ni sedang jatuh, so R ini kita boleh tafsirkan dia sebagai rintangan udara. Okey, rintangan udara. Boleh? So R, kalau objek tu sedang bergerak pada satu permukaan, kita boleh tafsirkan dia sebagai geseran. Yang ni dia bergerak dalam satu, dia jatuh, dia sedang jatuh, maknanya dia bergerak dalam udara, so kita tafsirkan dia sebagai rintangan udara. Dan kalau dia tidak bergerak, R itu ialah tindak balas normal. Boleh saya tulis sini balik R, dia boleh jadi tindak balas normal kalau objek tu tadi tidak bergerak. Dan kalau dia bergerak, dia boleh jadi sebagai geseran. Kalau ada sentuhan. Kalau ada sentuhan. Dan kalau dia bergerak dalam udara, so kita tafsirkan dia sebagai rintangan udara. So itu adalah R, iaitu daya tindak balas normal tu tadi. Okey, itu A. Soalan seterusnya B. Dia suruh kita hitungkan daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa. So buah kelapa ni jisim dia 2 kilogram. Dia jatuh dengan pecutan iaitu 9 meter per saat. Macam mana kita nak kira B? Nak pakai rumus mana? Daya paduan, rumus kita ialah F ataupun simbol kita F. So kita kena pastilah rumus apa yang kita boleh guna. Kita ada rumus gerakan Newton yang kedua tu tadi, F sama dengan MA. Jadi kita cuma buat penggantian je lah. M kita iaitu 2 kilogram. A kita yang diberi iaitu 9. So, 2 darab dengan 9, kita akan dapat 18. Unit bagi daya 18 Newton. Okey, jelas Soalan seterusnya, soalan C. Dia suruh kita nyatakan arah daya paduan tersebut. Okey, arah ke mana daya paduan ni? Buah kelapa ni tadi jatuh ke bawah. Bermakna arah daya paduannya ialah arah ke bawah. Sebab buah kelapa ni jatuh ke bawah. Kan? Arah daya paduan ialah arah ke bawah. Jadi, kita katalah sini. Kalau dia suruh tulis, kita tulis je lah. Arah daya paduan adalah ke bawah. Sini ke bawah. Kalau dia suruh lukis, macam yang saya lukis kat tepi ni lah. Okay, F kita ke bawah. Kemudian soalan D, dia tanya, berapakah magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa itu? So kalau saya lukis balik, ni buah kelapa. Kita ada W dia ke bawah. Kita ada R dia di atas. Dan ada daya paduan dia ke bawah, F. So, dia tanya berapakah rintangan udara. Rintangan udara tu maksudnya R ni lah. R ini berapa? Gitu. Jadi sekarang ni kita tahu daya paduan ke bawah. So, bila daya paduan ke bawah bermakna nilai W ni lebih besar. Sebab nak kira daya paduan, kita kira, ingat tak yang kita belajar? Arah dia tu kan? Magnitude daya paduan dan juga arah dia. Sekarang ni arah W yang menang. So, W lebih besar daripada R. Jadi, W tolak dengan R.
Tu nak kira daya paduan. Sebab apa saya buat W tolak R? Sebab W ni lebih besar. Ibarat yang kita belajar minggu lepas, contohnya daya paduan, daya ke sini 10 Newton. Daya ke sini 2 Newton. Mana arah daya paduan? Daya paduan arah ke kanan. Berapa nilai dia? Nilai dia ialah 8 Newton. Macam mana awak tahu? Yang ni saya rasa awak boleh congok kan? Tapi kalau kita tengok balik, F ni sebenarnya sebab hak ni menang 10 Newton tolak dengan 2 Newton. Sebab apa? Sebab arah dia ke kanan. Jadi arah ke kanan tolak dengan arah ke kiri. Jadi kita dapat 8 Newton. Dapat balik jawapan ni. So yang ni pun sama. W tolak dengan R. So W ialah berat bagi objek itu. Berapa berat dia? Okey. Berat dia kita kena kira lah. Iaitu mg. R adalah rintangan dia. F daya paduan yang kita dah kira sebelum ni iaitu 18. So, kita kira lah. M ni tadi, M 2 kilogram sebab sini dia bagi 2. G kita ialah graviti 9.81. Sini 18 tolak dengan R. Okey, maka kita akan dapat nilai R sini. Ni 18 R nanti awak akan dapat 2 darab 9.81 iaitu 19.62. Okey, tolak dengan 18. So, rintangan udara ialah 1.62 Newton. Itu jawapannya. Okey, jadi yang penting kena tahu macam mana nak kira daya paduan. Yang mana tolak yang mana. Okey, dalam kes ni W tolak dengan R. Okey, contoh yang kedua. Dia kata situ seorang penumpang berjisim 60 kg berada di dalam lift. Okey, ada seorang penumpang ni jisim dia 60 kg berada di dalam lift. Lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift itu. Dia suruh kita lakarkan sahaja gambar rajah jasad bebas. So kita lakar je lah. Okey, tak perlulah kita lukis seperti artis melukis, tak perlu. Kita lukis, nak lukis orang lidi pun boleh. Okey, jadi orang ni tadi dia duduk di dalam lift. Kita lakar je lah dia duduk dalam lift. Gitu. Kita katakan gini lah. Ni kaki dia. So, dia suruh kita... Ya. Tak nampak skrin ke? Apa Azim? Ya. Dia tak nampak skrin. Tak nampak skrin? Skrin loading je. Oh ya. Okay, saya rekod sekejap. Lupa. Okay, so daya paduan dia adalah sifar. Jadi bila daya paduan sifar, bermakna daya paduan pada objek ni tadi adalah sama. Ataupun daya bertindak pada objek ni adalah sama. So, daya yang bertindak pada objek ni sebenarnya ataupun pada orang yang duduk dalam lift ni dia ada berapa daya? Okey, yang pertama, bila objek tu ada jisim, maka daya yang bertindak ialah daya ke bawah. Kita panggil sebagai berat. Yang kita bincang minggu lepas kan, ingat tak? Ke bawah iaitu berat dan kita ada daya yang ke atas iaitu kita panggil sebagai daya normal kan, reaction normal. Okey, so sekarang ni bila daya paduan dia tu sama dengan sifar, bermakna daya R ni sama dengan W. Betul tak? Boleh faham tak ni? R ni akan jadi sama dengan W, maka daya paduan dia adalah sifar. Dia jadi samalah, so daya paduan dia sifar. Tu untuk kes yang pertama, iaitu bila lift dalam keadaan tidak bergerak ataupun bergerak dengan hal laju seragam. So, daya dia adalah sama, berat objek ni, iaitu berat W ni, sama dengan daya normal. Jadi, biasanya kalau soalan tanya, dia akan bagi penimbang. Orang ni dia akan letak di atas penimbang. Jadi berapa bacaan penimbang? Bacaan penimbang ialah sama dengan bacaan berat awak iaitu R tu tadi. Okey, bacaan penimbang ni sebenarnya adalah bacaan R. Bacaan penimbang ialah R sama dengan W. Sama dengan berat awak sendiri. Okey, tu untuk kes yang pertama. Lepas tu kita ada kes yang kedua.
Okey, kalau kes yang kedua, saya rasa buat warna pink pula ada warna kuning lagi jelas Kes yang kedua, contohnya lift tu memecut ke atas. Lift memecut ke atas. So, apa yang berlaku kalau lift ni memecut ke atas? Kita ada orang ni duduk dalam lift dan lift ni memecut ke atas. Bermakna daya paduan dia bukan sifar. Betul tak? Daya paduan dia ada nilai. So, macam tadi kita ada ke bawah kita W dan kita ada daya ke atas kita R. Jadi daya paduan kita ni bukan sifar sebab dia memecut. Allah, tubik ni pula. Sekejap Okey, sebab dia memecut. So, daya paduan kita bukan sifar. Jadi, berapa daya paduan kita? Daya paduan kita sebab dia naik ke atas, bermakna R ni lebih besar. Betul tak? Jadi, R tolak dengan W. Okay, nak tanya ni, faham tak ni? Sebab apa F ni ke atas, R ni tolak dengan W? Sebab R tu lebih besar. Betul tak? Dia sama macam contohnya daya paduan hak biasa kita buat. So ke sini 2 Newton. Ke sini 5 Newton. So kita tahu daya paduan dia ke sebelah kanan. Berapa daya paduan dia? So kita pun kata daya paduan dia ialah 5 tolak 2. Sebabnya 5 ni lebih besar. So kita dapat 3. Jadi ni pun sama. Daya paduan ke atas makanya R tu lebih besar. Jadi R tolak dengan W. Okey. Boleh faham ni hak ni? Tolong respon deh. Boleh. Boleh. Okey. So F sama dengan R tolak W. F ni berapa? F ni kita ada rumus kita. F sama dengan MA. Betul tak? F sama dengan MA. So sama dengan R. Sini W sama dengan MG. Berat kan? Berat. Okey, saya buat tubik rumus Rumus yang kita bincang minggu lepas. F sama dengan MA. Lepas tu rumus untuk berat yang kita tahu W sama dengan mg. Okey. So saya ganti je ni. F, MA, R ni R, W sama dengan mg. Jadi R kita ialah MA tambah dengan mg. So apa sebenarnya kesan R ni tadi? Bermakna di sini oleh itu bacaan penimbang kita jadi lebih berat. Bacaan penimbang kita akan bertambah. Okey, tu kes yang kedua. Saya buat gini. Boleh faham tak ni? Kes yang pertama tadi, lift tak bergerak, jadi R dia sama dengan W. So, bacaan penimbang dia samalah dengan bacaan berat dia. Yang kedua, lift tu dia memecut ke atas, R dia ni lebih besar. Kita tahu R lebih besar, iaitu R ni sama dengan MA tambah dengan MG. Jadi bermakna bacaan penimbang dia akan jadi naik. Dengan kata lain, berat awak akan rasa berat awak bertambah. Kalau lift tu memecut ke atas. Lepas tu kita ada pula yang ketiga. Situasi yang ketiga. Okey, yang mana situasi yang ketiga ialah lift memecut ke bawah. Lift memecut ke bawah. Lagu mana pula lift memecut ke bawah? Kita ada orang ni naik lift dan lift tu memecut ke bawah bermakna daya paduan dia ialah ke bawah. Betul tak? So sekarang ni dia ada berat dia juga W dan dia ada normal dia iaitu R. So bila daya paduan dia memecut ke bawah, hak mana lebih berat? R ke W? Mana lebih besar? W. Ya, betul. W lebih besar. So, daya paduan kita ialah W tolak R. Okey, jelaskan sini W tolak R. So, F ni adalah MA saat ni. W sama dengan MG tolak dengan R. Jadi, berapa nilai R? R kita ialah kan kita buat ke sini mg tolak ma. So apa maksudnya? Apa kesannya pada bacaan penimbang? Jadi bacaan penimbang akan jadi lebih apa? Lebih besar ke lebih kecil ni?
lebih kecil lah kan? Betul tak? Sebab mg tolak ma. Jadi kalau kita naik lift tu memecut ke bawah, kita rasa macam badan kita rengeh. Pernah tak orang rasa naik kereta tiba-tiba ayah kita naik bongo laju kan, naik bongo zrup jatuh gitu kan. So kita rasa macam Allah jatuh lekat atas. Okay, cabut jatuh. Kita rasa macam berat kita hilang seketika. Itulah. Sebab apa? Sebabnya ni tadi kesan dia R tu sama dengan mg tolak dengan ma. Jadi bacaan penimbang tu akan jadi berkurang. Okey. Boleh faham tak ni? Hak ni? Boleh. Boleh. So, macam mana kita nak jawab soalan kita yang ni? Sekejap ni. Jadi, kena conteng kat sini pula sebab situ saya ada conteng dah. Okey, dia kata lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift itu. So, untuk soalan A ni, mudah je lah. Lakar je lah. Maknanya, macam kita lakar saat ni. Oh, sekejap tukar warna pen. So, warna kuning lagi selesa mata memandang kan. Lagi jelas. Okay, so kita pun lakar lah. Ni lift. Ada orang duduk dalam lift ni. Jadi ada berapa daya? Dia kata W untuk berat dan R untuk normal. So kita buatlah ke bawah W, ke atas kita R. Tu untuk soalan A. Boleh? Kemudian soalan B, dia kata hitungkan magnitude tindak balas normal R apabila lift satu dalam keadaan pegun. So bila dalam keadaan pegun, kita tahulah tadi. Bila pegun, maksudnya kita dah bincang tadi, daya paduan kita adalah sifar. Betul? So bila daya paduan kita sifar, bermaksud R kita sama dengan W. Betul tak? Okay. So, kita nak kira R ni. W ni sama dengan mg. Berapa nilai M? M dia dah bagi di sini iaitu 60. Darab dengan G. G kita ialah 9.81. Maka kita akan dapatlah jawapan kita 588.6 Newton. Tu untuk soalan B1. Okey. Boleh faham ni? Jelas ni? Boleh. Boleh. Seterusnya untuk soalan B2. Dia kata sekarang ni dia bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 meter per saat kuasa 2. Okey. Nak lebih faham kita lakar. Nak senang. Supaya kita tahu daya hok mana lebih besar. Sekarang ni dia bergerak ke atas dengan pecutan iaitu A dia ialah 1.2. Pecutan dia. Bermakna dia ada daya paduan ke atas. Betul tak? Lepas tu kita tahu bawah ni ada W dan atas ni ada R. Jadi macam mana kita nak kira? Hak mana lebih besar ni? R lebih besar ke W lebih besar? Hak saat ni kita bincang ni. R ego. R kan? Jadi R tolak W. Betul tak? F sama dengan R tolak W. Okay, dia nak magnitude tindak balas normal R. Maknanya kita nak cari R. F kita sama dengan MA. Saya buat keluar rumusnya ni. F sama dengan MA. Sama dengan R tolak dengan W kita sama dengan mg. Okay. W kita sama dengan mg kan. Okay, lepas tu W, mg hak ni saat ni kita dah kira kan. Kita gantilah. M kita ialah 60. Pecutan kita ialah 1.2 sama dengan R yang kita nak cari tolak dengan M kita nak ganti balik pun boleh ataupun nak ambil sini pun boleh. Sebab nampak tak benda sama. Kalau kita nak ganti balik sebab takut salah boleh, tak ada masalah. 60 darab dengan 9.81. So kita boleh kira lah R kita. Jadi R kita ialah 60 darab 1.2 akan dapat 6072. Tak? 72 tambah dengan yang ni 588.6. Okey, maka kita akan dapat jawapan kita 660.6 Newton. Ni kaedahnya. Kalau tengok dari buku teks tu dia quite confusing, betul tak?
Awak perasan tak buku teks kan? Buku teks dia macam confuse sikit. Bukan kata buku teks tu salah, dia tak salah. Betul dah tu. Cuma dia letak, dia keluarkan simbol FMA dulu, R tolak W sama dengan MA. Jadi saya rasa kalau kita buat cara ni, saya rasa mungkin lebih faham. Kan? Iaitu caranya, ni kita dapatkan dulu daya paduan dia tu, hak mana tolak hak mana. Hak ni, hak penting. Okey? Seterusnya, B3. Dia bergerak dengan halaju seragam iaitu 8 meter per saat. Dia bergerak dengan halaju seragam. So kita dah tahu dah kalau halaju seragam maknanya daya paduan dia ialah berapa daya paduan dia? Sifar lah kan? Kan? So bergerak dengan halaju seragam. Sekejap nak tukar kalah. Yang ketiga. So yang ketiga, dia bergerak dengan halaju seragam. Halaju seragam, tak kira lah berapa nilai dia pun. So, daya paduan dia ialah sifar. Bila daya paduan sifar, bermakna F dia ni sama dengan R. Betul tak? Daya paduan dia, F pula. R sama dengan W. Ataupun kalau kita lukis lah. Nak suruh nampak lagi jelas. Okay, lukis W R. F kita sama dengan sifar. So, R kita sama dengan W. Berapa W? Saat ni kira dah. Kan? W sama dengan mg. Kita dah kira saat ni iaitu 588.6 Newton. Ni point 0.6 Newton. Jadi nampak tak? Ni. So betul lah. Sama lah. Pegun. Dia pegun ataupun bergerak dengan halaju seragam, daya paduan dia sifar. Jadi, daya yang bertindak pada dia tu adalah sama. Okey, jelas ke ni untuk contoh 2? Aina ada tak Aina? Aina ada Aina? Ada. Ada. Aina faham dah Aina? Faham. Faham. Alhamdulillah. Ada nak tanya tak? Ada. Ada? Tak Tanya? ada. Oh, tak ada. Okey, tu contoh yang kedua. Sekarang ni kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga dia kata sini. Sekejap Sekejap, saya nak alih benda ni, mengganggu ni. Okey, Rajah menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Troli itu bergerak dengan pecutan 4 meter per saat menentang geseran 6 Newton. So kalau kita tengok sini pun kita akan tahu bahawasanya troli ni akan bergerak ke sana. Okey, kita tahu troli ni akan bergerak ke sini. Pada masa yang sama, dia ada geseran ke sebelah kiri, iaitu sebanyak 6 Newton geseran dia. Betul tak kan? Dia bergerak ke kanan dengan pecutan dia iaitu 4 meter per saat. So, daya paduan dia adalah ke arah kanan. Betul? Okay, so sekarang ni dia kata lakarkan gambar rajah jasad bebas dengan menggunakan W ni sebagai berat troli, R tu tindak balas normal ke atas troli, FR ni daya geseran dan T adalah tegangan benang. So lagu mana kita nak buat? Kita tahu objek yang ada jisim dia akan ada berat. Berat dia tu ke arah mana? Ke bawah. Betul tak? Tu yang pertama, berat ke bawah W. Lepas tu kita ada tindak balas normal dia iaitu ke atas. R dia. Kemudian dia ada daya geseran. Ni ke tepi ni saat ni kita dah buat. Cuma kita labelkanlah sebagai FR. Dan juga kita ada tegangan benang. Tegangan benang ni maknanya sekarang ni troli ni ditarik oleh benar ni. So benar ni dia akan tegang. Tegang arah mana? Arah bertentangan dengan arah geseran dia ni. So ke kanan. Ni tegangan yang pertama. Kalau saya buat T1 lah. Okey, lepas tu pemberat ni sendiri dia ada jisim. So jisim pemberat dia ke bawah. Simbol dia bagi ialah B. Ni, berat bagi pemberat. Dan bila ditarik ke bawah, maka tali ni akan tegang. Kita ada tegangan yang kedua ke atas. Saya labelkan sebagai T2. Okey.
Boleh tak? Ni secara ringkas lah, secara kita pergi satu persatu, kita analyse balik. So jawapan kita untuk yang ni, itulah. Saya dah lukis sini. Itulah kat ni. Dalam buku teks tu pun ada kan, awak boleh tengok kan. Tu FR kat sini, FR, W bawah ni, R, T. Buat T saja pun boleh, nak buat T1, T2 pun boleh. Tak ada masalah sebab tegangan dia akan jadi sama. T1 sama dengan T2, dia tegang sama. Okey, B. Then, seterusnya soalan B. Dia suruh kita bandingkan berat troli W dengan tindak balas normal R. Okey, saya nak tanya. Troli ni dia gerak ke mana? Sebenarnya dia gerak ke arah mana? Bila letak pemberat? Kiri. Ke kiri? Ya ke? Letak pemberat ni troli akan gerak kiri. Kanan cikgu. Kanan. Dia akan gerak ke kanan deh sebab pemberat ada alik kanan. So troli akan bergerak ke kanan. Kan? Adakah troli ni akan nopak ke atas? Saya nak tanya. Nopak tak troli ni? Dia gerak straight gitu ke ataupun dia nopak ke atas baru dia turun ke mana? Dia pergi straight je kan? Kau tak faham soalan saya Dia pergi straight je. Troli ni ditarik ke sana. Dia akan gerak ke sana. Bukannya melopak ke atas ni apa semua tak. So, bermakna bila dia tak nopak ke atas, dia tak ada daya paduan yang menyebabkan dia naik ke atas. Dengan kata lain, daya dia, berat dia dengan daya normal dia adalah sama. Dia sama. Dia cuma ditarik ke sebelah kanan je. Boleh faham tak ni maksud saya? Dia tarik belah kanan je. Maknanya belah kanan lebih Boleh. besar daripada belah kiri. Tapi atas dengan bawah dia adalah sama. Jadi sebab tu, berapa berat troli ni tadi? Berat troli ni, W ni, sama dengan tindak balas normal iaitu R. Tu jawapan dia. Okey. Boleh tu W sama dengan R. Seterusnya C. Hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli. Okey, daya paduan yang bertindak ke atas troli. Macam mana nak kira dia? Kita pakailah rumus kita. F sama dengan MA. Sebab daya paduan kan? So, M tu kita gantikan 1.2. A kita 4. Dah ada di sini 4. Maka kita dapatlah 4.8 Newton. Tu daya paduan dia menyebabkan benda ni bergerak ke arah kanan. Sebab dia memecut sebanyak 4 meter per saat. Okey, seterusnya dia suruh kita hitung tegangan benang yang menarik troli. Okey, mungkin awak keliru. Nak ambil hok mana so ni? Ada 2 tegangan ni. Okey, dia tegangan benang yang tarik troli, kita ambil bahagian atas ni. Sebab bahagian atas ni lah hok tarik troli. So, kita ada T sini. Daya paduan ke arah kanan. Betul? So, bila daya paduan ke arah kanan, maksudnya T tu lebih besar. T ni menang. T lebih besar daripada FR. So, T tolak dengan FR. Jadi, kita nak kira T sama dengan F tambah dengan FR. Kita gantilah F 4.8 yang kita kira dah saat ni. Daya paduan kita 4.8 dengan geseran kita 6 Newton. Maka kita akan dapatlah tegangan kita iaitu 10.8 Newton. Okey. Boleh faham ni? Jelas ke ni? D? Faham. Dan seterusnya yang terakhir, soalan E. Berapakah jisim bagi pemberat M? Okey, dia nak tahu pemberat M ni. Berapa jisim dia? Jadi kalau kita keluarkan benda ni, okey, kita keluarkan gambar kita lah maksudnya. Okay, kalau saya keluarkan gambar pemberat hok duduk sebelah kanan ni kan. Pemberat ni dia ada B ke bawah dan dia tarik dengan tali. Tegangan ke atas T. Ni saya ambil bahagian ni ya. Okey. Dia tanya berapakah jisim bagi pemberat tu. Maknanya pemberat ni, berat dia masih lagi W. Iaitu sama dengan mg. Betul tak? Kan? Berat dia sama dengan mg. So T. Objek ni, pemberat ni akan turun ke bawah. Betul? Maknanya daya paduan dia ke bawah. Okey, hak ni boleh faham ni? Daya paduan ke bawah kan? So yang mana lebih besar? B ke T lebih besar?
B. B lebih besar. Jadi maknanya, okay, berat pemberat ni mg, pecutan ni bagi F sama dengan B tolak dengan T. Sebab B lebih besar kan. Jadi kita gantikanlah B ni sama dengan mg, F ni sama dengan MA. Tolak dengan T. Kita nak cari jisim dia M. Kan? So kita gantikanlah A ni iaitu dengan Pak. Nampak tak? Kita gantikan A dengan Pak. Lepas tu kita gantikan G ni. Ni saya ambil sini je. G ni 9.81 sini. Tolak dengan T 10.8 ni ambil mana? Hak kita dah kira dah saat ni dah. 10.8. Sebab saya kata tegangan tali dia akan jadi sama. Sebab tali ni tegang dengan kadar yang sama. Atas bawah tegang sama je. Sebab dia bersambung. Kecuali lah kalau sini dia lock ke, dia kunci ke apa ke. Tapi dalam kes ni dia tak kunci. Dia pakai takal. Maknanya dia boleh gerak. Okay, so kita ganti je situ. M4, so akan dapat sini. Pak M, ni 9.81 M. Jadi kita tolak lah. 5.81 M sama dengan 10.8. Maka M akan dapat 1.86 kilogram. Okey, itu jawapannya. Okey, dah boleh faham ke ni? Benda ni? Ada soalan tak nak tanya? Boleh. Boleh.